Kecerdasan buatan atau AI, satu topik yang memicu perdebatan dan refleksi yang mendalam. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, kita berada di persimpangan jalan yang mengajukan satu persoalan yang penting. Adakah kecerdasan buatan atau AI satu racun yang membahayakan manusia atau penawar yang membuka pelbagai peluang baharu? Hari ini, kita akan melihat adakah AI akan menggantikan pekerjaan manusia dan mengakibatkan peningkatan pengangguran yang tinggi atau ia akan membantu meningkatkan kualiti hidup kita. Adakah kita harus khawatir tentang masalah privasi dan keamanan data yang muncul seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan ini? Bagaimanakah implikasi etika dalam penggunaan AI? Bersama-sama kita akan melihat kehebatan teknologi yang semakin maju ini dan menerokai pro dan kontra yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Perspektif yang pelbagai akan mendorong para penonton untuk berfikir secara kritis mengenai implikasi yang dihadapi oleh dunia yang semakin dibanjiri oleh kecerdasan buatan ini. Saudara percaya atau tidak, skrip pengenalan yang baru saja saya bacakan tadi sebenarnya adalah hasil nukilan AI ataupun aplikasi AI iaitu ChatGPT yang sebenarnya tadi meminta anda berfikir secara kritis adalah AI, bukan saya. Saya hanya type sediakan intro topik ini dalam bahasa Melayu dan lihat tidak sampai 30 saat ia menghasilkan skrip yang saya kira lengkap. Jadi saudara, adakah ianya mengagumkan atau menakutkan? Tirai analisis kini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani Roslan dan ini saya jamin memang adalah kata-kata yang datang dari kecerdasan alami dan bukan daripada AI. Baik, hari ini kita akan melihat baik buruknya teknologi. Kalau banyak kebaikannya, bagaimana kita ingin mengoptimumkan penggunaan AI. Dan jika ada keburukannya, bagaimana kita ingin mengawal keburukannya dan bagaimana kita mengawal orang kata racun ini. Jadi kita sebenarnya hari ini bersama-sama dengan dua panel. Kita ingin lihat dari sudut pandang sains. Kenalkan panel yang pertama, Profesor Madya Dr. Rabia Abdul Kadir, pengarah Informatik Visual daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum Dr. Rabia. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Banyak soalan-soalan teknikal kita nak tanya ni. Baik, seterusnya kita juga akan mengambil kira sudut pandang Islam. Kenalkan panel seterusnya Dr. Syed Shahrizan Syed Muhammad, Ketua Penolong Mufti Pendidikan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Assalamualaikum. Ustaz Syed, boleh saya panggil Ustaz Syed? Boleh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Baiklah, jadi sebelum kita memulakan perbincangan kita pada hari ini, kita akan sama-sama saksikan apa agaknya pendapat orang di luar sana berkenaan dengan artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan ini. Kalau tanpa AI ni, kita mungkin akan ketinggalan lah. Pada saya penting sebab dia membantu dan memudahkan cara kerja. Contoh kan macam kita orang as data analyst, so we can make predictions by using AI. Sometimes kalau kebergantungan manusia terhadap AI terlampau banyak dan selalu digunakan, so secara tidak langsung sifat malas dan sifat tidak kritis untuk berfikir, untuk menggunakan otak sepenuhnya akan membuatkan sesetengah manusia atau keseluruhan manusia bertambah malas dan tidak berfikir kreatif dan bernas. Sekarang pun macam dah agak meluas. Study pun student guna ChatGPT untuk memudahkan kerja. Maybe kita sendiri tak sedar. For example, like if you can see like the social media, it already use a bit of AI. Kita boleh guna dia untuk kebaikan yang banyak. Tapi pada masa sama juga ia membuka kepada manipulasi, kepada perkara-perkara yang boleh membawa kepada proses pembuat keputusan yang salah. Bagaimana ataupun AI digunakan dalam politik, kan, memanipulasikan data untuk mendapatkan keputusan dan mempengaruhi emosi, kan, kepada pengundi, for example.
Baik, sekarang kita dah mulakan perbincangan kita dengan bertanyakan kepada Dr. Rabia. Sebenarnya kita nak mengetahui secara ringkas dia, doktor mungkin boleh terangkan apa itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini. Mungkin ramai yang masih keliru kan doktor. Apa bezanya dengan teknologi telefon pintar misalnya, dan sejauh manakah sebenarnya aplikasi AI ini dalam kehidupan hari ini, khususnya bagi kita di Malaysia ini. Mungkin tanpa sedar kita sememangnya pengguna AI, betul ke doktor? Betul. Kita sebenarnya telah menggunakan AI tanpa sedar. Sebenarnya teknologi AI ini telah diperkenalkan pada tahun 1950 oleh Alan Turing dengan Turing test. Dan the idea asal Alan Turing bila membentuk teknologi AI ini sebenarnya adalah meniru kecerdasan manusia. That is dia punya idea Alan Turing bila melakukan pengujian AI ataupun kecerdasan buatan. So sifat yang paling utama yang unik pada manusia sebenarnya adalah cara berfikir. Manusia menganalisis, manusia mensintesis. Dia punya itu adalah keupayaan manusia berbanding dengan makhluk Allah yang lain. Dan di situlah terbitnya idea untuk menjadikan mesin mempunyai keupayaan yang sama dengan manusia, iaitu mampu untuk menganalisis, mampu untuk mensintesis. Dan kita tahu bahawa manusia ini boleh melakukan demikian sebab kita belajar melalui pengalaman. Sekira baby, kanak-kanak yang baru lahir, dia tidak kenal ibu bapa. Tapi dalam satu waktu yang tertentu, bila setiap hari dia melihat itulah bapa dia, itulah mak dia, maka dia akan belajar. Dan lepas tu dia akan tengok orang yang ketiga, saudara yang ketiga, abang, kakak dan seterusnya. Pengalaman itu akan masuk di dalam kanak-kanak tersebut. So begitulah juga dengan mesin. Setiap kali ilmu baru masuk, dia akan simpan dan dia akan gunakan di masa hadapan. So itu adalah idea Turing test yang dilakukan pada 1950. Maksudnya AI ni telah ada pada tahun 1950. Dan sedar ataupun tidak sedar, washing machine, mesin basuh yang automatik itu, bila dia meletakkan fuzzy logic, itu adalah salah satu teknologi AI juga, diletakkan pada mesin basuh untuk melihat paras baju yang diletakkan pada mesin, dan lepas tu dia akan tahu setakat mana air perlu dilakukan dan berapa kali pusingan ke atas baju tersebut, dan dia akan mengeluarkan air. Again, dia akan berulang sehinggalah satu peringkat baju itu telah bersih. Sebenarnya mesin basuh itu yang automatik ni telah terbentuk pada tahun 1937. Dan saya kira kita menggunakan mesin basuh yang automatik ni dah bertahun. Di situ dah ada AI dah. Cuma orang tak perasan. AI kita dah guna. Cuma sekarang bila terbitnya ChatGPT seperti yang dicakapkan tadi, dia menjadi lebih bijak sebab teknologi itu berkembang. Teknologi berkembang bersama dengan teknologi kecerdasan buatan, maka keupayaan kecerdasan buatan tu menjadi almost menghampiri kecerdasan manusia. Tetapi top saintis menyatakan bahawa kecerdasan buatan kini hanya 5% daripada kecerdasan manusia. Kalau kita tengok kepada kecerdasan itu tidak tinggi. 5% daripada apa yang manusia miliki. Tetapi kita sudah terasa AI ni
banyak, banyak di dalam kehidupan kita sebab dia memang telah lama tanpa disedari. Itulah AI, maksudnya dia menerima ilmu dan ilmu itu akan bertambah dari masa ke semasa sebagaimana manusia belajar melalui pengalaman. Baik. Sebenarnya dah lama lah doktor Sebenarnya saya pun fikir balik. Sebenarnya memang betul lah saya punya mesin basuh ada fuzzy logic tu. Tapi saya perasan pula. Tapi saya kira doktor memang sudah lama sebenarnya AI ini ada di kalangan kita. Tapi mungkin isunya yang membuatkan orang risau adalah mungkin tak takut ke AI ambil alih kerja? Sebab sebenarnya memang ada laporan yang menyatakan AI mampu mengambil alih 80% pekerjaan manusia. Macam mana itu doktor? Adakah doktor sendiri lihat itu akan berlaku? Sebenarnya AI dia boleh melakukan kerja yang berulang. Kerja yang berulang memang sesuai digantikan dengan AI sebab kerja yang berulang ini akan menyebabkan seseorang pekerja itu dia hanya fokus kepada itu dan tidak memberikan manfaat pada kerja yang lebih penting. Okey, contoh seperti di tempat pertanyaan perkhidmatan pelanggan di situ. Okey, kalau kita gantikan dengan chatbot, chatbot ini adalah sama macam ChatGPT. Okey, di mana dia adalah melibatkan perbualan, dialog. Okey, di antara dua orang. Okey, so dalam chatbot, dialog di antara manusia dan mesin. Okey. So di perkhidmatan pelanggan di sini, pekerja akan menjawab telefon. Dan jawapan telefon, pertanyaan adalah lebih kurang sama saja. So setiap hari dia akan melakukan kerja yang sama dan menjawab soalan yang sama. Dan sekiranya adanya AI di sini, chatbot, maka dia akan menggantikan pekerja ini. Pekerja ini akan, saya tak kata dia mengambil kerja dia. Sebenarnya organisasi ataupun majikan dia sepatutnya memikirkan kerja yang lebih produktif untuk majikan dan kerja yang berulang ni diberikan kepada teknologi AI yang mampu melakukan dia. Sebab sebenarnya memang pun ada juga laporan menyatakan AI akan juga mencipta 97 juta pekerjaan baru. Jadi mungkin 80 juta hilang kerja, tambah sebenarnya pekerjaan baru. Okey, kita nak tanya pada Ustaz Said. Ustaz, sememangnya kita tak boleh nafikan hubungan Islam dan juga sains teknologi ini memang tak dapat dipisahkan lah. Banyak sebenarnya tamadun Islam dan tamadun moden yang lain sememangnya terbentuk sebabkan teknologi. Tapi Ustaz, kalau kita nak tengok daripada segi hukum, apakah sebenarnya hukum Islam, pendirian Islam terhadap teknologi ini? Sebab apa Ustaz? Ramai sekarang ni yang dia macam menolak perkembangan teknologi ni. Dia bimbang dan langsung dia kata kita kena tolak ni, tak boleh ni. Macam mana Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Baik, bila cerita tentang Islam dan teknologi ini, kalau kita lihat daripada perspektif semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran diturunkan dan pertukaran khilafah demi khilafah berlaku, memang kita melihat Islam membuktikan bahawa teknologi ini sangat diterima pakai dan boleh kita kata diucapkan selamat datang. Dalam Al-Quran sendiri bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang tamadun yang begitu banyak, kaum Ma'ad, kaum Thamud, Ashabul Madian. Allah cerita bagaimana kehebatan mereka boleh mengukir gunung, bukan mencipta, mengukir gunung yang keras batu je menjadi satu bentuk bangunan yang cukup cantik. Dan begitu juga bagaimana kesombongan yang mereka ada itu dengan ilham ilmu yang Allah beri menunjukkan bahawa ini satu benda yang digalakkan oleh Islam dan kita menerima. Namun kita tak nafikan bahawa kadang-kadang teknologi ini melampaui batas dan adanya Islam ini prinsip yang mengekang perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Macam contoh, kita ada prinsip maqasid syariah, kita ada prinsip
perkara-perkara yang boleh membawa kemudaratan ataupun menghalang segala manfaat untuk manusia, maka Islam menolak segala perkara yang bertentangan dengan syariat, sama ada maqasid ataupun perkara yang membawa kemudaratan dan kemusnahan. Sebagai contoh, sekarang ni kalau kita lihat orang pergi haji, ya, di zaman datuk nenek saya dulu tu pergi haji 7-8 bulan naik kapal. Sekarang ni 45 hari saja. 1 hari dah sampai dan hanya tidak menggunakan tempoh yang panjang. Dulu nak pergi Mekah Madinah 6 jam 7 jam, sekarang 1 jam pakai train yang laju dan sangat memudahkan. Dan satu lagi, kalau kita ingat macam contoh, ada juga yang pernah bertanya kepada kami di Jabatan Mufti Wilayah tentang teknologi metaverse. Dekat duduk kat rumah pun dah boleh pergi, sampai perniagaan travel agency pun takut lepas ni orang tak nak berjalan lagi dah. Nak pergi Europe pakai aplikasi tu cukup. Jadi dia kata macam mana pula orang nak pergi haji buat umrah pakai aplikasi metaverse tu. Itu tak boleh lah. Jadi teknologi macam ni memang kita tak benarkanlah. Memang prinsip-prinsip dan kriteria keabsahan ibadah haji itu dia ada syarat-syarat tertentu, syarat rukun-rukunnya. Jadi selagi mana kita nak gunakan teknologi seperti itu, nak melawat negara lain tapi tak boleh diaplikasikan perkara yang bertentangan syarak. Jangan kita gunakan nanti teknologi metaverse tu lepas tu claim panggil saya hajah dan haji hari ini. Jadi itulah, Islam tidak menghalang perkembangan teknologi. Sejarah Islam membuktikan bahawa ulama-ulama sangat melihat teknologi ini sebagai satu mendepankan umat Islam. Kalau kita lihat sejarah bagaimana ketamadunan Islam di Andalus 800 tahun, umat Islam, masyarakat Islam Arab menguasai Eropah ketika itu, banyak inovasi-inovasi yang sangat membanggakan. Aplikasi-aplikasi sains yang dikembangkan hari ini kebanyakannya ataupun banyak hasil titipan yang dihasilkan oleh pakar-pakar sains dan pakar kejuruteraan daripada ulama-ulama kita daripada Andalus itu sendiri. Jadi ini jelaslah bahawa Islam sangat meraihkan teknologi, tetapi ada batas-batas yang perlu dijaga supaya kita tidak tersasar dan jauh daripada penerimaan teknologi itu hingga membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebenarnya tertarik bila Ustaz sebut maqasid syariah tadi. Mungkin selepas ini kita akan berehat sebentar. Kita akan lihat bagaimana pula maqasid syariah akan bantu menangani isu-isu kontemporari yang dihasilkan oleh AI ini. Jangan ke mana-mana, selepas ini analisis. Kembali lagi dalam analisis. Hari ini kita melihat adakah kecerdasan buatan atau AI racun yang membinasakan manusia atau penawar yang membantu manusia meningkatkan taraf kualiti hidup. Baik, pusingan kali ini kita nak ceritakan penyalahgunaan AI, racun dia tu. Jadi Dr. Rabia, beberapa hari lepas sebenarnya Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres dia ada mengeluarkan amaran lah tentang bahaya AI ini dan menggesa penubuhan sebuah badan kawal selia. Saintis dan pakar quote unquote telah menyeru dunia untuk bertindak mengisytiharkan AI sebagai ancaman nyata kepada manusia setanding risiko perang nuklear. Ini ramai takut ni. Jadi mungkin doktor boleh terangkan, perincikan apa sebenarnya ancaman-ancamannya tu, Dr. Rabia? Okey. Ancaman dia sebab seperti yang saya nyatakan tadi, dia mimik manusia dan dia mengambil kekuatan manusia, iaitu keupayaan untuk berfikir, keupayaan untuk menganalisis. Apabila kita memberikan ilmu yang negatif, maka AI itu akan jadi negatif. Itu yang menjadi ancaman kepada kehidupan. Dan dia tidak mustahil. Sebab pembentukan AI ini adalah dicipta oleh manusia. Dan manusia ada banyak kategori, negatif dan positif. So sekiranya teknologi AI ini dibangunkan ataupun dikawal oleh manusia yang negatif, yang membawa ancaman kepada negara, maka teknologi AI itu tidak secara langsung akan mengancam negara. Dan boleh dikatakan akan mengancam dunia. Dan
ia untuk disetarakan dengan nuklear boleh sekiranya dia berada pada tangan yang salah. Dan sekiranya dia itu racunlah. Kalau kita nak melihat dari segi penawarnya, you mention about racun atau penawar. betul. Okey, kalau kita nak lihat dari segi penawarnya pula, dan sekiranya ia duduk ataupun dibangunkan dan dikawal oleh orang-orang yang berfikiran positif, maka AI, teknologi AI itu akan banyak membantu. So, teknologi AI ini adalah satu alat sahaja. Satu alat yang mungkin positif, yang mungkin negatif, yang mungkin membawa keburukan dan mungkin membawa kebaikan. So, teknologi AI sama dengan teknologi yang lain. Dia tak ada beza. Bergantung kepada siapa yang membangunkan dan yang mengawal. Sebab AI sifatnya seperti mana yang saya nyatakan tadi, dia mengambil ilmu-ilmu yang sebelum ini, iaitu pengetahuan, kalau kita takrifkan sebagai pengetahuan. Tetapi di dalam AI dipanggil sebagai data lampau ataupun historical data. So, AI ini dia keep on, dia terus berkembang dengan data-data yang baru. Dan dia akan simpan data-data yang baru itu, dan setiap data baru masuk, dia akan terus membuat penganalisaan ke atas data baru. Disesuaikan dengan data-data yang lama. Dan di situ berlakunya pembelajaran. Pembelajaran orang akan katakan sebagai paling dekat dengan kecerdasan buatan adalah pembelajaran mesin. Manusia belajar. Bila mesin diletak mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan manusia ataupun meniru keupayaan manusia, maka mesin itu juga akan mempelajari ilmu-ilmu yang dia telah ada dan menyimpan. Tetapi kita tak perlu risau sebenarnya, sebab ilmu yang diletakkan kepada AI itu sendiri, teknologi AI itu sendiri, dia tidak akan menjangkaui ilmu manusia. Okey, sebab ilmu manusia dia tiada had. Tetapi ilmu mesin ada had dia. So boleh can be negatif, boleh jadi positif, boleh jadi racun dan boleh jadi penawar, bergantung kepada manusia itu sendiri. So apa yang saya suka tekankan dekat sini, saya suka mengaitkan sains dengan ciptaan Allah Ta'ala. Bila sains itu, dia akan menilai kejadian-kejadian yang Allah cipta dan dia akan kaitkan dengan sains. Dan itu berlakunya sebab akibat, dan itulah yang AI akan terapkan di dalam mesin yang mengamalkan teknologi AI. Jadi Ustaz, saya betulkan jika saya silap mungkin sehingga kini sebenarnya masih belum ada negara Islam yang mengeluarkan panduan mengenai pendidikan dalam teknologi AI. Walaupun kita semua kenal robot Sophia tu adalah satu-satunya robot yang diberi pengiktirafan sebagai warga negara di negara Arab Saudi. Jadi banyak sebenarnya negara-negara yang sudah pun mengeluarkan garis panduan dan sebagainya. Mungkin bagaimana sebenarnya maqasid syariah seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi boleh membantu untuk menangani pelbagai isu kontemporari, termasuklah isu-isu yang disebutkan oleh Dr. Rabiah tadi, penggunaan teknologi AI seperti etika pendidikan, hak, tanggungjawab privasi dan sebagainya. Macam mana kita boleh guna maqasid ni, Ustaz? Baik, bila terkenal isu ChatGPT ni, lepas tu lagi dengan teknologi AI, saya buka Facebook, ramai dok tag saya. Oh, kita perlukan fatwa baru. Cepat badan MKI, pejabat mufti wilayah sidang buat keluar fatwa baru. Kita tengoklah bagaimana reaksi masyarakat, terutama umat Islam, tentang bagaimana mereka ni masih tertanya-tanya. Cuma bila saya kata tu fatwa tu tak perlu, cuma seperti mana pengacara sebut,
kriteria dan garis panduan itu perlu di peringkat kebangsaan, Majlis Fatwa Kebangsaan ataupun fatwa negeri-negeri, supaya kita memberi gambaran kepada masyarakat sejauh mana AI itu boleh digunakan. Kalau kita nak kata apakah AI itu haram atau tidak, itu tak perlu pada fatwa sebab dia lebih kepada detail dan dia kena lihat case by case. Ada yang boleh ataupun tidak. Macam contohlah pisau kan. Pisau kita tak boleh kata dia sebab pisau ni menyebabkan ada nyawa yang hilang, kita tak boleh kata pisau tu haram. Tapi sebab case by case. Ada juga pakai pisau tu untuk lapah daging lembu, untuk potong sayur. Jadi cuma saya kata kita perlukan ada satu garis panduan untuk kita selamatkan masyarakat daripada kemusnahan seperti mana doktor sebutkan tadi. Ya, lebih bahaya daripada nuklear. Jadi kita kena apply objektif syariah ataupun maqasid syariah itu sendiri. AI tidak boleh mengancam nyawa manusia. Itu ada garis panduannya. Lepas tu AI menjaga AI tidak boleh merampas harta manusia. Kita pun ada bincang juga tentang harta digital. Kita kata harta yang ada sekarang di depan mata kita, bagaimana harta digital kena bayar zakat juga ke, ataupun dia meniagakan harta digital kena bayar zakat, itu semua kita sudah putuskan dalam fatwa. Jadi kalau AI ni juga boleh mencuri idea dan karya orang lain walaupun bentuk digital, ia tetap juga menjadi kesalahan. Maka itu juga memerlukan panduan yang jelas supaya umat Islam, terutama pelajar-pelajar yang kata tadi mudah untuk menguruskan urusan mereka. Ya, ada kata mungkin doktor pernah jumpa mana-mana student yang cuba buat thesis. Ya. Pakai ChatGPT. Tapi dia nak submit assignment tu depan lecturer, silap orang lah. Lecturer dah lama, dah berpuluh-puluh tahun dalam bidang akademik data, ini bukan kan. Jadi macam tu jugalah kita di peringkat kefatwaan ini juga, ya, dia cuba perbandingkan fatwa yang kami keluarkan dengan apa yang terhasil daripada AI itu sendiri. Ada yang betul, ada yang tak betul. Macam contoh, ada satu kes yang kami sendiri jumpa, ada beberapa isu tu kita tulis dalam bahasa Arab, kita suruh AI tolong analisis. Tapi mungkin dia tak berapa mahir sangat ataupun belum lagi diintelijenkan untuk menganalisis istilah-istilah dalam bahasa Arab. Ternyata memang jawapan dia salah. Sebab kat luar sana mereka berkeyakinan, nak tanya pasal apa isu agama pun istilah-istilah fiqh dijawab dengan betul. Saya kata betul ke? Kita buat research, kita masukkan beberapa istilah, banyak yang betul dan ada juga yang salah. So kena hati-hati jugalah sebenarnya. Jadi kadang-kadang bila kita sebut tentang maqasid untuk menjaga agama, apabila masyarakat terlalu yakin dengan AI saja mereka boleh menjaga agama mereka tanpa perlu merujuk pada pihak otoriti, ulama ataupun mufti, maka ini sangat berbahaya. Boleh mendatangkan satu benda yang melibatkan dia itu melakukan ibadah contohnya tidak sah ataupun salah faham tentang prinsip-prinsip ibadah, ataupun akan menjadikan mereka ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi memang janganlah guna ChatGPT untuk belajar agama, kena cari guru. Baiklah, kita boleh, berehat. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati. Bukan tak boleh langsung. Langsung. Tengok balik. Okey, kita berehat sebentar dan kita akan ke pusingan terakhir analisis untuk kita mengetahui bagaimana kita boleh mengoptimumkan sepenuhnya AI ini. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi dalam analisis, masih lagi kita menceritakan berkenaan dengan AI, industri AI kini ataupun teknologi AI kini yang mungkin ada yang melihatnya sebagai racun yang akan membahayakan, memudaratkan manusia. Ada juga yang mengatakan ianya akan memudahkan lagi pekerjaan manusia. Jadi Dr. Said, Ustaz Said, tadi kita ada berkatakan mengenai maqasid syariah dan sebagainya. Mungkin frequently asked questions lah. Sebab kalau saya Google ataupun cari di internet, mesti ramai yang tanya. Sebenarnya hukum mencipta image model menggunakan AI ni macam mana, Ustaz? Sebab apa? Kalau kita lihat sekarang ni, sebab kadang-kadang saya pun jadi keliru. Orang boleh mencipta pelbagai gambar. Macam ada orang tua naik skateboard lah sebagainya. Jadi mungkin macam mana sebenarnya mencipta gambar model dengan menggunakan AI ni? Adakah ianya berkait rapat dengan hukum melukis gambar makhluk bernyawa dan manusia? Macam mana hukum dia tu, Ustaz? Baik. Macam tu, Ustaz. Itu memang. Bukan main tu. Bayangkan saya Ustaz naik basikal kan, saya dengan image KL gangster, habis lah.
Kan Masya jadi Allah. ya itu kita bincangkan dari sudut fatwa. Dulu pada tahun 70-an 60-an ulama berkumpul nak tentukan gambar fotografi itu adakah dia termasuk dalam hukum melukis gambar bernyawa. Jadi ulama memutuskan bahawa gambar fotografi itu bukan gambar melukis, ia boleh ditampal dekat dinding sebab dia adalah refleksi daripada cermin. Dia bukan lukisan. Jadi mungkin dari segi sudut gambar yang dilukis melalui AI itu kita boleh putuskan fatwa. Adakah kita boleh samakan dari segi sudut aspek melukis gambar bernyawa, itu satu hal. Tetapi yang lebih penting, garis panduan yang kita kena tahu dan masyarakat kena alert, kena sedar tentang perkara ini bahawa keburukan lukisan gambar seperti ini. Ya, dan seperti mana kita sebutkan tadi, penjenayah cyber dekat luar sana tu mereka akan ambil kesempatan. Dan kita tahu masyarakat kita ni ada pelbagai tingkatan pemikiran mereka. Ada yang menerima terus fakta-fakta yang mereka jumpa kat internet tanpa soal selidik, dan ada yang mereka berperingkat berhati-hati. Bayangkan kalau gambar seperti itu melibatkan individu yang tidak bersalah sama sekali, dipamerkan dengan sesuka hati dan tanpa ada rasa bersalah dan tanpa ada kawalan, maka ini paling tidak, ataupun mungkin satu hari nanti bila dicek itu palsu, tapi proses nak siasatan sampai benda tu nak detect sebagai benda palsu, bagaimana maruah seseorang itu boleh tercalar. Maka di situ kita lihat sama juga. Kalau kita nak jatuhkan hukum lukisan AI itu secara keseluruhan pun tak boleh juga, sebab ia perlu dilihat secara case by case. Dan sebab itu saya kata kalau lukisan seperti ini boleh kita jelaskan melalui garis panduan yang boleh ditetapkan melalui ahli jawatan kuasa fatwa sama ada kebangsaan ataupun negeri-negeri, melalui kerjasama dengan teknologi. Sebab saya dalam bidang industri kefatwaan, isu-isu seperti ini kami dari bidang pengiyain Islam kita tidak bersendirian. Biasanya contoh macam kita nak putuskan hukum vaksin, kita akan panggil pakar vaksin, pakar perubatan. Sama juga kalau kita nak bincangkan fatwa dan garis panduan tentang AI ini, kita akan memerlukan pakar seperti doktor untuk menjelaskan supaya kita dapat gambaran yang luas dan adil, supaya kita dapat putuskan fatwa itu sesuai dengan keadaan semasa dan kebaikatan masyarakat. Jadi secara overallnya lukisan-lukisan gambar itu berprinsipkan penipuan jelas haram, tak boleh. Ataupun lukisan yang menyebabkan maruah seseorang itu tercalar walaupun sesaat sekalipun, ataupun melibatkan fitnah yang berleluasa, itu memang jelas. Tetapi ada kalanya kalau kita gunakan AI untuk melukis setting dekat studio ni, ataupun kita nak buat fashion yang cantik, menarik dan sebagainya, itu saya rasa tak perlu kepada fatwa, dan itu selagi mana disebutkan dalam kaedah al-aslu fil asya' ibahah. Hukum asal sesuatu itu adalah harus, selagi mana tidak ada dalil yang menunjukkan pengharamannya. Jadi selagi mana tidak bertentangan dengan maqasid ataupun prinsip Islam, maka hukumnya adalah jelas dan diharuskan. Baik, Dr. Rabia, mungkin boleh memperjelaskan bagaimanakah kebersediaan Malaysia ini sebenarnya? Adakah kita cukup penguatkuasaan atau undang-undang berkenaan dengan data-data privasi dan juga kita ni kan di zaman fitnah adakah cukup ni datang pula AI, dan sebenarnya ada di Amerika Syarikat di mana banyak sebenarnya kes-kes scammer yang menggunakan AI di mana mereka mengambil suara dan menjadikan suara itu seolah-olah minta tolong dan minta duit dan sebagainya. Kes sebegitu semakin meningkat. Jadi kalau di Malaysia pula, adakah doktor rasa kita cukup bersedia untuk berhadapan dengan segala isu-isu yang sebegini, doktor? Okey, bila bercakap tentang data, okey, sebenarnya masa tahun 2016-2017, masa itu ledakan tentang data terbuka. Okey, so bila kita di Malaysia ni terdedah dengan data terbuka, kita dah mula risau. Masa tu risau disebabkan kita punya data peribadi takut berada di mana-mana dan digunakan. Sebenarnya benda itu dah berlaku dah sekarang ni. Alright, so di Malaysia sebenarnya Bersama Mampu dia telah membentuk satu dasar untuk data terbuka ni pada ketika itu. Dan saya salah satu daripada tim pasukan di dalam membentuk data terbuka, dasar data terbuka Bersama Mampu.
di sini di dalam pembentukan dasar tersebut sebenarnya telah diberi garis panduan tentang the step dia punya level tahap data itu sendiri, sama ada dia sulit, kurang sulit ataupun terlalu sulit. Dan apabila dasar ini telah menetapkan perbezaan di antara data, maka data-data yang dikongsikan dengan sini secara terbuka adalah data yang tidak sulit. Malaysia memang sentiasa mengambil tindakan kepada isu-isu teknologi yang baru macam ini. So, untuk AI, kita dah tahu keupayaan AI dalam 5 hingga 10 tahun akan datang. Sekarang ni, dia hanya boleh replicate wajah, dan melakukan tanpa, ini adalah kerja-kerja yang tidak bermoral sebab tidak meminta kebenaran pun daripada individu itu sendiri untuk mengeluarkan video yang sedemikian, dan dia telah menjatuhkan maruah individu, apa perasaan anak-anak kepada individu yang dia gunakan di situ ya. So di sini ini baru sekarang, dalam 5 hingga 10 tahun lagi kemungkinan dia akan meniru ataupun AI ini mempunyai keupayaan untuk mempunyai emosi dan mempunyai deria sebagaimana manusia. Itu ada kemungkinan. 5-10 tahun yang akan datang. Yes, ada kemungkinan. Sekarang pun sebenarnya kalau kita tengok macam cakap tadi tentang robot Sophia, dia menjawab segala persoalan dengan baiknya, dan ada ketikanya dia boleh dia boleh senyum. Betul. Emosi itu dah ada sedikit di situ, tetapi belum berleluasa. So, bila 5 hingga 10 tahun kemungkinan benda ini akan berlaku. Kalau setakat emosi, senyum tak menjadi masalah. Tapi kalau emosi marah dan akan melakukan keganasan, itu adalah sudah menjadi ancaman untuk negara. Kita yang dah melihat keupayaan AI, dan saya rasa perlu diambil tindakan untuk membentuk dasar, untuk membentuk polisi dan akta, di mana sekiranya teknologi AI ini disalahgunakan, maka individu yang menyalahgunakan teknologi AI ini boleh dilakukan hukuman. Case by case sebagaimana Ustaz cakap tadi, dia can be good, dia boleh jadi positif, dia boleh jadi baik dan dia boleh jadi jahat, dan begitu sukar untuk ditentukan fatwa. Tetapi kalau kita ada garis panduan akta daripada dasar yang tertentu, maka saya rasa teknologi AI yang disalahgunakan ini akan dapat dikawal. Baik, terima kasih Dr. Rabia, dan jangan ke mana-mana, kita akan berehat sebentar dan selepas ini kita akan melihat bagaimana agaknya kita boleh memanfaatkan AI ini, di manakah sektor-sektor yang kita perlu lihat untuk kita boleh menggunakan teknologi AI ini untuk membangunkan negara kita. Jangan ke mana-mana selepas ini. Kembali lagi dalam analisis, kita membincangkan berkenaan dengan kecerdasan buatan ataupun AI, racun atau penawar. Pusingan terakhir kita pada kali ini, episod kali ini, kita akan membincangkan bagaimana penggunaan AI boleh kita optimumkan sepenuhnya serta kebersediaan Malaysia dalam menerima gelombang AI ini. Jadi Dr. Rabia, tadi kita dah menceritakan berkenaan dengan sektor-sektor seperti yang memberikan perkhidmatan, sektor perkhidmatan yang mungkin berisiko untuk
bukanlah kehilangan kerja, tetapi kerja ini diganti ataupun ditambah baik oleh AI. Dan sebenarnya mungkin ada sisi positif AI ini kerana Malaysia sebenarnya pun telah terlibat dalam pendidikan AI seperti penggunaan AI dalam mengesan dan meramal indeks kualiti air, meramal kadar sinar tenaga solar dan sebagainya. Namun perkembangannya yang begitu drastik mempunyai potensi besar sebagai penyumbang ekonomi yang terbesar pada masa yang akan datang. Mungkin doktor jelaskan apa agaknya sektor-sektor yang perlu kita lihat yang akan menggunakan AI tetapi pada masa yang sama kita sebagai manusia boleh memanfaatkan sektor mana? Sektor mana ni? Mungkin student-student nak ambil kos apa lepas ni? Okey, manfaat kecerdasan AI, kecerdasan buatan banyak sebenarnya dia punya manfaat. Okey, di UKM, Institute Informatik Visual itu sendiri, kami menjalankan kajian tentang pertanian pintar. Okey, pertanian pintar, fokus pada pertanian pintar dan juga kami juga menjalankan pengajian tentang penuaan sihat. Okey. Kalau kita tengok daripada pertanian pintar, maksudnya dia pergi kepada sektor pertanian. Penuaan sihat, dia pergi kepada kesihatan. Bukan setakat kesihatan dan juga pertanian sahaja, maka sebenarnya banyak kepada sektor, hampir keseluruhan sektor menggunakan AI. Perubatan yang paling banyak menggunakan teknologi AI, membantu dari segi pembedahan. Okey, sebelum dia melakukan pembedahan, dia akan melihat secara simulasi dulu untuk melihat bagaimana operation itu berlaku berjaya ataupun tidak. Lepas tu baru dia akan pergi kepada dia pesakit yang sebenar. Di situ risikonya kepada pesakit adalah berkurangan disebabkan the practice melalui simulasi tadi. Okey, so the simulasi ini adalah salah satu aplikasi yang menggunakan teknologi AI. Untuk sebagaimana saya katakan tadi, dia membantu ke semua sektor. Tak kira sektor itu kecil ataupun besar. Okey, semuanya AI boleh dilaksanakan di mana-mana. Sebagaimana saya katakan tadi, pada perkhidmatan pelanggan pun AI boleh masuk. Dia punya teknologi di situ boleh masuk. Dari segi manufacturing, dari segi perkilangan, AI boleh masuk untuk menjalankan kerja-kerja pengilangan yang berulang dan pekerja akan dibuka kepada pekerjaan yang lain. Sebab di Institute Informatik Visual itu sendiri menjalankan pendidikan kepada sektor pertanian pintar. Apa yang kami lakukan di sini, kami membuat kajian tentang data yang daripada ladang dihantar melalui IoT, peranti IoT di situ, dihantar pada lab dan makmal di UKM, Institute Visual Informatik, dia akan melakukan penganalisian ke atas data tersebut. Dan hasil daripada penganalisaan data tersebut, kita boleh mengawal pertanian yang berada di ladang. Sekiranya berlakunya ancaman banjir, maka melalui analisis kita boleh melihat ancaman banjir akan berlaku waktu sekian. Maka halangan di situ untuk tindakan-tindakan seperti bukan menghalang banjir. Banjir tidak boleh dihalang sebab musim ke-7 itu banjir tetap akan ada, tetapi sekurang-kurangnya tindakan kita ke atas tanaman yang kita ada di ladang. Dan dah di situ dia petani dekat sini dia dah telah mendapat amaran awal untuk apa yang perlu dilakukan ke atas pertanian. Di situ dia tidak boleh
maka kita punya pengeluaran pertanian kita akan lebih terkawal. Itulah yang sebab tu saya katakan the teknologi AI ni banyak membantu sektor kalau dia digunakan ke arah kebaikan dan tidak menjadi isu sebagai ancaman kepada masyarakat apabila kita melihat kepada positif ke atas teknologi AI. Kalau dari segi there is another research penyelidikan yang dilakukan di Institute on Penuaan Sihat. The manusia ataupun orang-orang tua yang tinggal di rumah bersendirian dengan adanya teknologi AI pada jam tangan pada jam atau tangan peranti. dia, so kita boleh mengawal, boleh memerhatikan dia punya jadual pengambilan ubat, okay, and then makanan yang diambil, adakah makanan itu Berkhasiat sihat atau untuk tidak. dia, sesuai dengan keadaan fizikal ataupun kesihatan dia ketika Yang itu. mungkin memang manusia sendiri pun mungkin boleh terlepas pandang. Betul, Dr. Betul. Okey, mungkin kita nak tanya kepada Dr. Said pula. Seperti mana kita dapat lihat sebenarnya AI ini memang banyaklah manfaat dia. Dan apakah sebenarnya harapan Dr. Said atau Ustaz Said teknologi AI ini dimanfaatkan negara kita, dan bagaimana sebenarnya umat Islam ini untuk menerima teknologi ini supaya ianya tidak bawa mudarat? Ada tak macam kita bila kita sebut makan sihat syariah mungkin is a big term untuk yalah rakyat-rakyat biasa, mungkin dia kata sebab itu ada banyak soalan-soalan yang mungkin yang petty orang kata, yang tapi pada kita mungkin tidak, tetapi macam mana sebenarnya rakyat untuk faham yang ini adalah mungkin ground rules yang kita ni untuk tidak memudaratkan, dan mungkin apa juga saranan Ustaz Said kepada kerajaan berhubung AI untuk menjaga maslahat ummah ini, Ustaz? Baik, berkenaan tentang harapan ya. Seperti mana saya recap balik awal perkataan yang saya ungkapkan bahawa Islam tidak menolak teknologi. Dia selaras dengan kempen yang dibawa oleh Perdana Menteri kita, Malaysia Madani. Madani itu sendiri membawa maksud maju dari segi sudut pemikiran, kerohanian dan kebendaan. Jadi AI ini kebendaan yang ada tu, dan dalam kebendaan tu ada pemikiran itu sendiri yang kecerdasan yang dicipta. Jadi sudah tentu kecerdasan ini seperti mana Dr. Rabiah sebut ada banyak manfaatnya, dan kita tidak boleh tolak AI ini. Dan dari segi sudut kita sebagai umat Islam ini, kita perlu ke depan dan kita perlu menganjakkan diri kita bersesuaian dengan perkembangan teknologi. Kalau kita tak ikut anjakan ini, kita akan ketinggalan dan kita akan dimamah teknologi yang akan meninggalkan kita, dan kita akan menjadi satu bangsa ataupun umat yang terkebelakang. Yang dahulu kita lead ya, kita lead dia teknologi atau tamadun Andalus, tamadun Baghdad, kita lead manusia seluruh dunia. Kalau Andalus tu orang Eropah datang belajar dengan Arab teknologi, dan sekarang ni kita ketinggalan. Kalau kita tak kejar, kita akan ketinggalan. Jadi cuma bila kita sebutkan macam kami di bidang kefatwaan itu, cuma kita harapan pada masyarakat bahawa kita kena faham jangan terlalu bergantung kepada AI. Ada benda yang memang perlu merujuk kepada pihak autoriti. Kalau sekadar nak tanya ya sentuh isteri batal atau tidak, mungkin boleh carilah, ataupun senaraikan rukun-rukun solat, itu insya-Allah boleh membantu untuk kita dapatkan jawapan yang tepat. Tapi kalau persoalan melibatkan agama, melibatkan satu fakta yang berat, ya, saya rasa saya masih tak yakin kepada AI untuk menjana satu maklumat yang tepat, sebab kami sendiri pernah buat beberapa kajian, memang ada beberapa fakta yang salah. Contoh macam kita nak buat kajian tentang kedudukan hadis, ya, kita buat research, kita pun ada jabatan hadis yang student researcher kita, memang jabatan kajian memang tak sama, memang banyak salah, dan yalah mungkin dari segi sudut situ AI belum bersedia lagi. Satu hari nanti dia akan bersedia, mana tahu, kita tak tahu. Cuma dalam bab urusan agama ni, terutama mereka yang berkecimpung dalam bidang penyelidikan pengajian Islam ni, saya risau kalau macam chat GPT dengan AI ni, dia akan mengkebelakangkan manusia dan meninggalkan proses turas. Turas ni kerujukan yang lama.
rujukan kitab-kitab turas. Kalau bagi kami dalam bidang pengajian Islam, turas ni satu benda foundation yang sangat Turas, penting. sebutnya? Turas, kitab-kitab lama tu itulah kajian kita. Saya pernah bentang satu paper depan doktor depan. Dia terkejut, kenapa you pakai kitab lama-lama ni? Kalau bidang sains kena ambil jurnal yang latest kan. Tapi saya kata doktor kita bidang berbeza. Kalau pengajian Islam lagi old punya kalau kita melibatkan kaedah lagi lama kitab tu itu lagi kualiti tinggi. Jadi bila adanya teknologi AI sebegini, dia akan menghapuskan tradisi yang untuk kita melihat yang jadi kita tak nak macam tu. Kita kena kata orang tu itu kita madanikan AI itu, selaraskan pemikiran kita jangan tertumpu kepada teknologi tanpa kita tinggalkan tradisi kita yang merupakan itulah foundation sebenar kekuatan kita sebenarnya, ya. Jadi sampai jadi masyarakat kejar teknologi tetapi foundation yang asal dilupakan, ini satu kestabilan yang tidak ada ataupun balance tu tak ada. Jadi itu perlu diharapkan, dan harapan saya bagi pihak kerajaan perlu ada kawalan. Kalau di institusi agama kita perlu cepat buat dalam bentuk kajian apakah garis panduan untuk kita mengekang AI ini disalahgunakan ataupun memudaratkan masyarakat. Itu sajalah harapan saya. Baik, satu konklusi yang bagus sebenarnya. Terima kasih. Itu dia tadi Dr. Syed Shahrizan Syed Muhammad, Ketua Penolong Mufti Pendidikan Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, dan terima kasih juga diucapkan kepada Prof. Madya Dr. Rabiah Abdul Kadir, Pengarah Informatik Visual UKN. Terima kasih kerana ini saja masa kita ada hari ini dan kita membincangkan kecerdasan buatan atau AI, racun atau penawar. Sememangnya jelas revolusi AI telah bermula di Malaysia dan ianya belum cukup sebab manusia sebenarnya untuk menggantikan kehebatan akal manusia. Mungkin hanya anjakan paradigma dan memberi definisi baharu tentang apa yang dimaksudkan dengan menjadi pekerja di abad ke-21 ini. Jadi kita harus segerakan mengadaptasikan teknologi AI untuk terus berbudaya saing di mata dunia. Raikan potensi yang mungkin tiada sepadan AI dengan garis panduan yang jelas ke arah tujuan yang sama, iaitu menjadikan dunia ini persinggahan yang lebih baik. Saya Nani Roslan, satukan ummah dengan ilmu dalam membentuk Malaysia Madani. Terima kasih dan Assalamualaikum.